mujur, ada pembangkang jadi seimbang. Ini. Kalau kita nak kira dari segi cara ni, molek. Sampai dulu lagi sudah ada dah pantang-pantang ni. Sayyidina Osman tak kata apa. Dan sahabat-sahabat dia tak ikut Sayyidina Osman, tak ikut pemerintah pun tak apa dengan cara dia. Tak apa cara dia. Sebab ini masalah peribadi. Inilah yang menunjukkan bahawa sesuatu penguasa tu, pemerintah ataupun kerajaan, dia tidak boleh dalam masalah peribadi nak memaksa orang ni ikut cara dia. Tak boleh. Tak boleh. Tak ada hak. Seperti mana Sayyidina Osman, dia boleh buat apa? Sayyidina Ali, sahabat lain, Imran bin Husain duduk buat. Sa'ad bin Abi Waqqas duduk buat semacam lagu. Walaupun pemerintah tak setuju. Tak apa. Itulah sebab kita kata tidak semesti kita serupa dengan pemerintah. Tidak semesti kita serupa dengan pemerintah bahagian agama kau. Kita tak setuju dengan pendapat dia. Kita rasa pendapat kita lebih kuat. Kita tak seikut. Bapaknya ini masalah peribadi. Kita tak boleh ikat orang tu dengan satu pendapat. Macam di sini. Ini pemerintah Sayyidina Osman. Sayyidina Ali kata, tidak. Kita tak mesti terikat dengan dia. Ikut cara dia. Tak mesti. Itu hak naknya. Kalau sampai ke peringkat tu, orang kita cerdik dah lah. Cerdik. Hak tak sihnya mana ikut saja. Tak tahu apa. Tidak terbuka. Hak pemerintah pula tak boleh orang tegur. Nyetok selalu. Melenting selalu. Tak boleh. Dia tengok dulu. Molek tu tengok. Kalau orang kritik tengok. Nasabah ke tidak? Dalil dia, hujah dia. Bukti dia ada ke tidak? Kemah ke tidak? Kalau ada, benda ni masalah peribadi, bebaskan dia. Biar ikut dia. Ikut dia. Orang nak ikut dia pun ikut, tak apa juga. Sebab benda ni benda bukan terang. Kalau benda terang, tak ada khilaf. Tak ada khilaf dulu lagi. Kalau benda terang. Kalau yang ada khilaf, benda tak terang. Dengan sebab itu tak apa nak ikut mana-mana, kecuali kalau berkait dengan hak umum, masyarakat umum. Ya betul lah hak tu. Kerajaan, pemerintah boleh pakai satu bentuk hukum. Hak tu tak apa, boleh kuat kuasa. Misalnya zakat perniagaan kena. Tak boleh satu kumpulan ataupun satu orang dia atas alasan ada dalam fiqh mazhab Hanafi kata zakat perniagaan tak kena, ambil pendapat hak tu, dia nak pakai hak tu. Tak boleh lah kata. Sebab apa? Hak ni berkait dengan umum, tidak adil pula kalau ambil daripada satu golongan, tak ambil daripada satu golongan yang lain. Walaupun orang tu dia kata saya pakai mazhab Hanafi, saya orang Hanafi, tak boleh mazhab Hanafi pun. Itu beza tu. Pasal apa? Ini masalah umum. Orang ni kena kerak tangan bila dia curi sekian-sekian banyak. Mazhab dia kata tak kena kerak lagi. Kalau setara tu dia kena curi setara ni sekian banyak jumlah dia. Nak pakai hak mana? Kerajaan dia kena pakai satu. Pilih, kaji, selidik, molek. Setelah buat keputusan molek paling baik, yang paling baik, ambil hak tu, royak kau orang semua. Kita pakai hak ni. Pendapat ni dalam masalah ni. Sesiapa yang langgar hak ni, tak kira siapa. Tak timbul dah mazhab apa tak boleh, kena ikut sini. Sini tak boleh banyak, tak boleh. Tapi kalau dalam masalah peribadi lagu ni, tak boleh nak sekat. Masalah dia setuh dengan bini dia kata dia tak batal sembahyang. Ikut dia lah, itu masalah dia. Tak ada ganggu orang. Tak ada rugi siapa-siapa. Tak ada rugi siapa-siapa. Ikut dia lah, itu masalah. Seperti ni. Adakah Sayyidina Osman kata apa kepada Sayyidina Ali? Tak ada. Tak ada. Ini masalah peribadi. Tapi kalau dalam masalah hukum, hudud, masalah hukum zakat tadi, hak berkait dengan orang ramai, semuanya kena serupa. Dia kena ambil satu. Situ tak boleh ya. Tak boleh nak pakai mazhab kursi tu. Situ dalam keadaan tu. Tapi kalau tidak dalam keadaan tu, apanya? Tak ada jadi masalah. Siapa dia suruh kita terikat tu? Tak ada siapa dia suruh kita terikat. Cuba tengok sini contohnya. Dia mantap dan dia tidak buat. Dia ihlal dengan kedua-duanya sekali untuk menunjukkan bantahan dia. Dia tak setuju dengan cara tu, dia buat. Bagus. Mungkin terasa lah pemimpin pada masa tu terasa juga Allah dia tidak kerjasama dengan kita. Tapi dari segi jangka panjang untuk umum baik. Waktu kedua hati sikit sebanyak tu masa dia dah hidup ni. Masa dia dah. Tetapi untuk jangka panjang umat faham jadi seimbang. Jadi seimbang. Kita faham boleh dengan sebab ada pertikaian ataupun perselisihan yang seumpama ini. Sihat. Perselisihan yang seumpama itu orang panggil sihat. Membina, bukan meroboh, meruntuh. Tidak. Baiklah. Sayyidina Ali kata,
tidakkah engkau tahu kita ni telah melakukan tamattu' belaka dulu bersama Rasulullah dulu? Sayyidina Uthman kata, iyalah, tapi kita dalam keadaan takut pada masa tu. Apa makna dalam keadaan takut ni? Takut kau siapa? Sedangkan dalam hadis Ibnu Mas'ud dia kata, pada ketika buat haji wada' tu, kami orang Islam dalam keadaan paling aman, tak ada takut siapa-siapa. Apa makna takut di sini? Sayyidina Uthman kata. Sayyidina Uthman jawab Sayyidina Ali ni. Sayyidina Ali kata, tidakkah kita tamattu' belaka dulu? Apa ya tiba-tiba kamu larang pula orang ni? Sayyidina Uthman kata, ya, dia tahu, tapi waktu ketika tu kita dalam keadaan takut. Takut gapo? Kita tengok sini. Kita tengok dalam syarah Imam Nawawi ni dulu. Walakin kunna khaifin. Bawah tu. Orang ada syarah Imam Nawawi ni, tengoklah situ. Fa qawluhu ajal, tak apalah tu. Wa qawluhu kunna khaifin la'allahu arada biqawlihi khaifin yawma umratil qada sanata 7 qabla fathi Makkah, lakin lam yakun tilka as-sanah lam yakun tilka as-sanah haqiqatan tamattu' innama kana umratan wahdaha. Dia kata barangkali maksud Sayyidina Uthman kata kita khaifin, takut dalam keadaan takut tu, dia merujuk kepada hari Umratul Qadha, yakni pada tahun yang ke-7 sebelum berlaku pembukaan Mekah. Tetapi pada tahun itu, pada Umratul Qadha itu, tidak ada hakikat tamattu' yang dibincangkan ini, kerana pada tahun itu hanya yang ada umrah saja. Umrah saja. Apa maksud Imam Nawawi? Dia kata, Sayyidina Uthman kata pada ketika tu kita dalam keadaan takut. Keadaan takut tu hak mana? Dia merujuk kepada pada tahun yang ke-7 Hijrah. Nabi SAW pada tahun yang ke-6 ajak sahabat-sahabat dia pergi sekali dengan sahabat-sahabat dia nak pergi buat umrah. Nya sekat kau orang kafir, tak boleh pergi. Tak boleh pergi tahun tu. Balahlah tengah jalan. Situlah berlaku perjanjian Hudaibiyah pada tahun yang ke-6 itu. Bila bala akhir sekali setuju, boleh tahun depan bagi. Boleh nak buat umrah. Tapi dengan syarat-syarat lah yang dia bagi. Syaratnya begini-begini banyak lah. Tak boleh bawa senjata, tak boleh bawa gapo. Itu syarat dia. Kalau ada senjata pedang dalam sarung, itu saja syarat. Tahun depan tak apalah, demo ni pun balik. Maknanya Nabi SAW buat umrah dan dia buka ihram dia dengan sebab ihsar ni kerana dihalang oleh musuh. Kita tidak dapat menyempurnakan ibadat tadi, tak boleh nak pergi. Dulu kita sudah ada bab ihsar. Ihsar maknanya terhalang, seseorang itu terhalang untuk meneruskan ibadat haji atau umrah dia kerana musuh. Hak tu sepakat ulama terima. Kerana sakit, kerana apa? Tu khilaf. Dulu kita sudah bincang dah bab tu. Baik, tak apalah, balik. Kesimpulannya balik pada tahun yang ke-6. Pada tahun yang ke-7 nak pergi. Ni pada tahun yang ke-7 ni Umratul Qadha. Umrah Qadha. Qadha tahun yang ke-6 tu. Dah tahun yang ke-6 tak ada siap. Tak ada siap buat umrah, tak ada siapa ke tempat. Nabi SAW suruh masing-masing sembelih binatang kurban dia. Pasal apa tak ada siapa? Sebelah situ. Tetapi Imam Nawawi kata pada tahun tu tak ada hakikat tamattu' ni buat kerja umrah dulu, lepas tu buat haji. Kalau katakanlah Nabi SAW dibenarkan pergi pada tahun tu, dia hanya buat umrah saja. Sedangkan kalau kita duduk bincang ni haji tamattu' ni orang buat umrah pada masa tu, pada bulan tu juga, pada tahun tu juga, lepas tu buat haji. Itu baru orang panggil haji tamattu'. Pada tahun yang ke-7 tu mana ada haji tamattu'nya, nak pergi buat umrah saja. Barangkali kata dia kita dalam keadaan ketakutan pada ketika tu kait dia tak kemah. Sebab itu dalam kitab Fathul Mulhim, syarah kepada Sahih Muslim yang dibuat oleh Maulana Syabbir Ahmad Usmani, dia bagi pendapat dia, dan dia kata pendapat Imam Nawawi ni tak kemah. Kita tengok tak kemah ke mana. Ni walakinna kunna khaifin. Qadhi Iyad berkata,
Ma'nahu faskhul hajj fil umrah. Maksudnya hak ni dicerita ni fasakh haji kepada umrah. Hak semua berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Fasakh haji kepada umrah. Tamattu' di sini, tamattu' tu maksudnya. Yang ana sebut tadi bentuk yang pertama. Ini kata Qadhi Iyad. Fasakh haji kepada umrah, tapi kita takut pada ketika tu. Takut belah mana? Takut nak fasahkan haji kepada umrah. Sayyidina Uthman kata, hak tu berkait dengan hak tu. Bukan berkait dengan pada tahun yang ketujuh. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi buat umrah tu, umrah qada. Apa kena mengena hak tu? Hak tu tidak ada tamattu'. Nak pergi buat umrah saja. Hak dia takut ni, tapi pada ketika tu kita takut, maksud Sayyidina Uthman, kita takut nak fasah haji kepada umrah. Hak tu kenyataan yang berlaku kepada kita, sahabat-sahabatnya. Tengok jelas kan tu. Hak Qadhi Iyad kata. Imam Nawawi dia tak nukis. Kalau dia nukis hak Qadhi Iyad, dia royak hak dia tadi. Royak hak dia tu tidak menyelesaikan masalah. Kau buntu ada apa kait tu tidak haji tamattu'. Hak tu nak umrah saja. Kita takut kepada musuh. Apa kena mengena? Dengan masalah kita apa kena mengena? Tak ada kena mengena. Tetapi kalau sahabat-sahabat takut, sebab itulah setengah-setengah teragak-agak untuk menukar haji kepada umrah tu. Sahabat-sahabat setengah-setengahnya teragak-agak, sehinggalah Nabi SAW kata putus. Barulah dia takut tak jadi kau lagu mana kau. Takut tak serupa dengan Nabi SAW. Itu takut. Baik. Lepas tu dia pun mari hak Imam Nawawi. Hak Imam Nawawi sana dia nukil lah Imam Nawawi. Sebab apa takut sahabat-sahabat ni takut nak fasakh haji kepada umrah? Ni Qurtubi pula kata. Qurtubi kata sebabnya Allah SWT perintah dah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Ni kalau kita batalkan haji, tukar kepada umrah, maknanya kita tak ada sempurna lagi buat haji. Sedangkan Allah SWT kata wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji. Sahabat tu takut jadi bercanggah dengan ayat firman Allah SWT. Tetapi Sayyidina Uthman nak ayat dalam keadaan takut begitu pun kita buat juga. Kenapa? Kerana Nabi SAW suruh. Itu satu. Mana takut kita takut. Ada juga yang mengatakan maksud, tapi kita pada ketika itu takut dengan arti pahala ifrat itu lebih besar lagi. Tapi kalau kita buat haji tamattu', pahala dia kurang. Sebab tu kita takut tak boleh tukar tu. Kita nak buat haji ifrat saja pada ketika tu. Ni cerita semua ketika tu ketika bersama Nabi SAW. Bukan 2-3 tahun sebelum pada tu. Pada umratul qada tak ada kena mengena. Ni takut pada ketika tu kita takut. Apa yang kita tak say teragak-agak tu Nabi suruh tukar haji kepada umrah, kita tak say. Sebab kita takut pahala kalau kita tukar tu jadi kurang pahala dia. Kita takut tu. Kalau kita buat haji ifrat dengan pasal kita buat sempurna sesuai dengan firman Allah SWT, pahala dia lebih. Itu yang kita takut. Itu yang kedua. Yang ketiganya kita takut, ni Hafiz Ibn Hajar kata riwayat syadzah. Ni hak saat ni kan lakinna kunna khaifin, ni riwayat syadzah. Hak ni sekat ni perkataan ini syadzah. Hafiz Ibn Hajar kata makna tidak sahih. Hak ni sekat ni riwayat syadz. Apa makna riwayat syadzah dalam ilmu mustalah hadis? Iaitu riwayat yang dikemukakan oleh perawi yang thiqah, tetapi bercanggah dengan perawi-perawi thiqah yang lain. Tak serupa riwayat dia ni, tak serupa dengan riwayat perawi-perawi thiqah yang lain. Dia ni kuat juga, orang kemah juga, tetapi dia bercanggah dengan orang-orang lain yang ramai hak kemah-kemah. Itu riwayat syadzah, menjadikan hadis itu tidak sahih.